surah Hamim Al-Ahqaf. Ini surah Hamim yang ke-7. Saya ulang balik ya. Surah Hamim 7 ni ialah tafsir bagi wa iyyaka nasta'in. Surah Al-Fatihah. Tafsir bagi wa iyyaka nasta'in. Sekiranya awak mahir ke-7 surah ini, insya-Allah lah kekeliruan dalam berdoa ni tak ada lagi lah, insya-Allah lah. 7 Hamim ni nak beritahu kekeliruan dalam berdoa. Hamim Ahqaf muka surat 503 ayat ke-6. 503 ayat ke-6. Saya ulang balik ya. Apa yang belajar dengan saya ni dia panggil daurah tafsir. Yang tidak serupa dengan mana-mana kitab tafsir Jalalain ke, Ibn Kathir, Qurtubi, Ilusi dan sebagainya. Ulama yang buat sistem daurah tafsir ni, nama dia ialah Maulana Husain Ali. Maulana Husain Ali, orang Pakistan, India gitulah. Dia yang buat, ya kira dalam 7-80 tahun dulu ya, baru ya ni. Dan dia belajar daripada guru dia, dan dia belajar daripada kitab-kitab tafsir yang banyak. Di antaranya kita boleh buat ringkasannya ialah 20 jenis kitab tafsir semua sekali yang seluruh mazhab di seluruh dunia ni belajar rujuk. Itu contohnya Jalalainnya, Ibn Kathirnya, Qutubinya, Ilusi, Tabari, Abasi. Nama-nama pun setengah-setengah baru tahu pun tak. Tafsir Ilusi, orang tanya saya macam mana Ustaz tafsir Ibn Kathir. Saya kata awak belajar tafsir Ilusi. Ya ilusi baru dengan nama. Saya belajar usul tafsir. 6 bulan dengan Maulana Ni Ahmad. Maulana Ni Ahmad ni 6 bulan seorang-seorang belajar satu orang dengan dia. Malahnya tidak ada siapa nak belajar dengan saya seorang-seorang gini. Kalau ada saya ajar 6 bulan 3 jam satu hari. Dia guna kitab tafsir Ilusi. Tafsir Ilusi, dan ada kitab dia buat sendiri kitab dia. Dan daripada hasil itulah saya boleh dapat fahamlah apa maksud Quran ni. Daripada 2 guru 3 guru semua sekali belajar tafsir. Dan masing-masing guru itu ada pendekatan yang berbeza belaka. Saya ni agak-agaknya di antara Maulana Abdul Hadi dengan Maulana Nikmat. Maulana Nikmat ni lagi kuat lagi keras dia. Saya ni dia duduk tengah-tengah. Awak saya boleh saya cakap betul ya. Awak saya ni tengah-tengah. Dia bebel lagi. Tuanya kecil ya. Besar awak ada janggut ni. Maksudnya tuan kecil suara tu gepor. Suara gepor. Suara dengah. Suara kalau kawat dengar suara dia tu macam orang 7 kaki tinggi. Tapi tuannya 5 kaki. Apa rasa? Satu orang yang berani ya. Tidak ada satu orang guru yang saya jumpa, yang saya kenal, ya semua kitab yang ada di rumah dia tu, semua kitab yang ada di rumah dia tu, dia ada sanad sampai ke tuan kitab. Mana semua yang ada dalam library rumah dia tu, dia belajar direct sampai ke tuan kitab yang ngarang kitab. Malangnya dia tak nak murid. Saya sorang.
Tapi saya tak dapat ilmu lagi, ilmu lain, hal lain itu tak dapat. Saya dapat ilmu tafsir dengan usul tafsir dan juga ilmu hadis. Ilmu hadis dengan dia. Saya belajar miskat dengan dia. Hadis miskat. Ada sana hadis saya miskat. Okey, miskat dia dulu. Ustaz Saleh belajar dengan dia tafsir Baidawi dengan dia. Saya tak nak belajar tafsir Baidawi. Bismillah saja 2 minggu. Bismillah saja 2 minggu. Tu belajar seorang-seorang dah tu. Orang alih ajar pada orang alih 2 minggu. Bismillah saja. Fatihahnya 3 bulan. 3 bulan benar bulan. Fatihah saja. Jadi saya dengan dia lah gila. Dia belajar tafsir Baidawi dengan Maulana Nikmat ni. Saya belajar usul tafsir. Dia kata, ayah mari dah sekali belajar Baidawi. Tahu lah. Bila nak apply tak tahu. Bismillah 2 minggu. Bila kita nak apply, kita tak. Awak belajar lah, awak mengajar aku dah belajar awak lah. Malah tadi. Oh, dia ilmu tinggi lah, ilmu tafsir tinggi, Baidawi. Jadi saya tak mau belajar. Pasal mana kita ni belajar untuk sebar pada orang lain. Ilmu tafsir Baidawi itu untuk ajar orang jadi alim. Okey. Jadi pendekatan saya dengan pendekatan anak saya itu tak sama. Okey, habis kata. Baik. Kita mula surah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ahqaf ayat ke-6. Habisnya surah ni. Habis surah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khasiral nas kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بمن تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Baik. Ini keadaan-keadaan mereka, orang-orang yang menyeru nabi-nabi, para wali. Seru ni maknanya seru orang yang sudah mati. Seru ni maknanya seru orang yang sudah mati. Dia tak seru orang hidup. Orang hidup dia seru sesuai ajak.
Dia gitu dah, memang gitu dah. Dia suruh semai ajar, suruh baca doa tu dia pagi tu pagi-pagi buat doa-doa selamat. Tokoh huraian Tuhan ajar dia buat, semua dia buat, dia ajar supaya buat. Terbalik. Wa idza khos. Jadi mereka-mereka yang memuja sana, dia puja nabi, dia puja wali, dia sudah mati. Dan juga malaikat yang tak nampak tengok. Malaikat yang tak nampak tengok. Nah. Baik, sebelum kita mula ayat tu, kita buka surah Al-Baqarah. Buka surah Al-Baqarah ayat ke 160. Ayat tadi. Hah? Ada. Dia puja ni, dia puja Nabi wali ni ada sebab sebenarnya. Ni sebab dia. Ni ayat 165. Ayat ni. Jadi nak suruh faham ayat ni, kita ambil petikan ayat ni dulu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Surah Al-Baqarah muka surat 25. Ayat 165. Wa minan nas, ada di antara manusia may yattakhidhu min dunillahi andada. Mereka mengambil selain daripada Allah Taala tu ada anda. Anda sini ialah maknanya sekutu-sekutu yang boleh buat syariat untuk dia juga, boleh buat agama untuk dia juga, boleh buat ibadat untuk dia, buat zikir dan sebagainya, boleh buat pantang larang, pantang apa boleh apa. Anda yuhibbunahum, mereka sayang kepada anda tadi, nabi ke, wali ke. Kalau Habib dia duk gila ke wali, tak ada lagi lah. Kalau Syiah dia duk gila ke imam tu. Nah, kalau buat tasawuf ni habis Syekh Qadir, tak Qadir apa semua ada belakang. Ni bulan-bulan puasa ni mana Lailatul Qadar ni Nabi kita pula turun kan. Allah sampo dia kata Nabi kita turun ni. Allahu Akbar. Bohong belakang. Kalau jumpa Nabi kita pula minta apa dia? Minta umur panjang 1000 tahun kalau boleh. Lepas tu minta harta karun. Allah. Lepas tu nak suruh Nabi kita mari tu kena pasang pelita. Pakai kita keliling rumah 7 liter. Nanti tak jumpa, tak kenal ni. Pasal ramai sangat nak pergi ziarah kan. Allahu Akbar. Sesak ni baca Hindu dah. Baca Hindu dah. Yuhibbunahum, mereka sayang kepada wali yang mati dah, ataupun nabi-nabi, ataupun malaikat yang mereka tak dapat tengok tu. Kahubbillah, seperti mana sayang pada Allah. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang sudah beriman, asyaddu hubbalillah, hanya sangat sayang kepada Allah Ta'ala saja, tidak ada yang lain. Walau yaral ladzina zalamu, dan kalaulah orang-orang zalim tu, iaitu orang yang buat syirik pada Allah, syirik tawassul, boleh melihat idh yarawna al-'adzab, ketika mereka setelah dibuat keputusan akan tengok azab neraka. Lepas tengok tu akan masuk. Nah, lagi nabi, wali, malaikat yang mereka puja tu sudah tidak boleh tolong dia lagi. Annal quwwata lillahi jami'a, bahawasanya kekuatan sebenar milik Allah, syafaat milik Allah, berkat milik Allah. Yang mereka duk minta sekarang dengan pokok ni, berkat milik Allah, syafaat milik Allah. Wa anna Allah syadidul iqab, adil azab, dan Allah Ta'ala tu sangat keras azabnya. Ni amalan tu guru anak murid. Amalan tu guru anak murid. Istabarra alladhina tabi'u min alladhina taba'u.
ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti, iaitu tok guru berlepas diri minalladzi minalladzina taba'u, daripada orang-orang yang mengikuti tok guru tadi, iaitu anak murid. Ketika tok guru berlepas diri daripada anak murid dia, saya tak ajar awak supaya syirik, saya hanya beritahu je awak ikut sendiri je, dia kan. Saya tak paksa awak, tak pukul-pukul awak. Saya tak beritahu aja maulud tu buat syirik ke Tuhan, saya tak beritahu je. Dan saya pun percaya dia tidak syirik, kata dia tok guru. Iaitu wara'ul azab, ketika mereka, dan iaitu ketika mereka tengok azab api neraka. Wa taqatta'at bihimul asbab, maka mereka memutuskan di antara murid dia tu asbab guru murid dia putus. Dah kita dua ni sama ya, tak ada. Wa qala alladziina taba'u, dan berkata orang-orang yang mengikuti anak murid pula kata, lau anna lana karrah, kalaulah kami ni boleh dihidupkan semula di dunia, mana tabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri daripada mereka ni, pekakah ni akan berlepas diri daripada mereka ni, pekakah ni iaitu tok guru. Kama tabarra'u minna, seperti mana mereka berlepas diri daripada kami hari ni dalam neraka. Kadzalika, kerana takut pada penyesalan beginilah Allah Ta'ala kata, yurihimullah, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mereka a'malahum hasaratin alaihim, amalan-amalan syirik kufur mereka itu menjadi penyesalan yang amat besar terhadap mereka. Wa ma hum, dan tidaklah mereka itu bikharijin minan nar, mampu keluar daripada api neraka. Maknanya awak tak tahu syirik awak buat ni masuk neraka tak keluar juga. Awak pilih awak nak belajar ke tak nak belajar. Tuhan kata I don't care, mati hell. Dia boleh buat dek ya, tak apalah, dia rasa tidak penting. Tak. Dulu masa awak mula-mula belajar dulu, tak kalah tak buat kira kan. Tidak rasa gitu dulu mula-mula mari dulu. Orang tak belajar kan, takkan Tuhan boleh neraka juga, kita tak tahu kan. Tidak rasa gitu. No. Tuan angin kosong. Saya dulu macam tu, macam awak lah. Takkan kita masuk neraka, kita tak tahu kan benda ni. Ni Tuhan beritahu ni, Tuhan beritahu tak boleh keluar. Sama ada awak tahu tak boleh keluar. Okey, barulah kita start awalan ni. Nah, wa idza khusirun nas, dan ketika di akhirat kelak ni, ketika kami kumpul manusia semua sekali, iaitu sama ada dia tu orang beriman ke, orang kafir ke, jin ke, awak nak sembah tok wali ke, puja tok wali ke, tak kira, setan ke, tak kira. Ketika Allah Ta'ala kumpul manusia sekali, iaitu roh nabi, roh wali, orang yang terima tauhid, tak terima tauhid, musuh semua sekali ni, semua kumpul di setempat belaka. Kanu lahum a'da, adalah mereka dulu, adalah bagi mereka tu sekarang ini musuh-musuh sebenar pula. Nabi-nabi kata, aku tak pernah ajar kamu lagu ni, suruh puja aku ni. Kata Tok Wali pula, aku tak suruh juga, aku mengajar awak juga. Macam gini lah, saya nak tekan pada awak semua, jangan buat syirik ke Tuhan, jangan puja wali tu wali ni. Tiba-tiba lepas saya mati 100 tahun, ada orang puja saya, ini Haji Man ni lah, gini ni. Kalau tidak sambil dia ni, kita ni gini misal. Dia pun puja saya pula. Awak ingat saya depan Tuhan kata apa?
begitu mik kaki tadi itu. Siapa nak jawab ni? Betul tak? Kita, awak dengar saya beritahu gini. Tiba-tiba 100 tahun, 200 tahun lagi, orang kata, dia lah. Wali. Oh, wali lah apa benda. Macam-macam dia bawa nama ni. Lepas tu dia bawa pakak pula ke saya ni. Oh, gini. Kota Bukit, Kota Bolas tak lah apa benda. Dia bawa lah nama pakak tu, pakak ni dia upgrade kan. Lepas tu dia beri pula. Tu cari dia bawa pakak. Lepas tu dia bawa tugas pula. Oh, tugas macam Tok Nali bertugas lala ni katanya pokok ni jaga atas satu bucu Kaabah. Saya kata dia buat apa atas bucu Kaabah tu. Lepas tu Tok Nali ni orang Melayu je kenal dia ni, orang Indonesia tak kenal dia. Orang Indonesia kenal ke Tok Nali? Dia pun je polis malaria tu. Allah, di kalangan dunia ni Tok Nali orang tak kenal lah. Allah Akbar. Lemah tu. Dah terbucu Kaabah. Kaabah ada 4 bucu ya. Jadi satu orang tu Tok Nali. Buat kerja apa tahu. Allah Akbar. Ustaz punya tadi example tu guru tu dah mati. Tapi kalau guru tu masih hidup, dia mengajar satu yang tak betul. Masa besok dia panggil tu, apa akan guru kata? Tak faham. Dia yang Ustaz ajar tadi, sebut tadi guru tu dah mati. Kalau masa dia mengajar, memang dia di depan, bersemuka. Tapi guru tu mengajar satu yang salah. Masa kat sini besok, apa akan guru tu? Guru tu sekali dengan anak murid ya. Yang kita dah baca tadi, guru tu akan masuk neraka sekali dengan anak murid dia. Tapi dia akan berbalah ataupun berbalah. Yahtasim berbalah mantap. Oh, banyak apa? Mereka dalam neraka tu berbalah mantap, ada ayat tu. Dalam surah Al-7 ni pun ada. Saya dah ingat ayat ni. Masa di sana tu nafsi-nafsi memang nafsi-nafsi. Tak mau, tak mengaku belakang dah. Ni cah ni mari ni. Mengaku, tak mengaku cah mari apa? Kalau mengaku lah begitu. Dia masalahnya ialah dia tidak boleh mengajar kalau dia tak erti, tak boleh mengajar. Tu ya. Very simple. Fact tu ya, yang penting sekali. Awak tak belajar tafsir Quran, awak tak boleh nak mengajar orang pun. Tak boleh. Lepas tu belajar tafsir, tak belajar hadis, tak boleh mengajar apa. Dua-dua ni kena belajar sekurang-kurang. Ini paling ulama paling jahil sekali. Ulama tapi paling jahil sekali ialah tafsir Quran dia belajar dengan hadis Nabi dia belajar. Buat tu ya. Kita lain dah tak baca. Tu kira ulama paling jahil sekali lah, tapi boleh dipanggil ulama dah lah. Kalau dua ni tak belajar ni ulaimun, orang yang bukan erti. Ayat Qurannya alladzi nasiban minal kitab, orang yang diberi sebahagian daripada kitab, tidak beri semua. Dia tahu ni fiqh, dia tahu sikit, dia tahu sikit, dia panggil sebahagian daripada kitab. Orang yang sombong tak mau belajar. Jadi kalau itu guru yang mengajar, dia tidak boleh sembunyi. Kalau dia sembunyi, neraka juga dia. Kalau dia ni betul, akidahnya betul, dia belajar semua betul belaka, tetapi dia sembunyi je, neraka tak buat apa. Tidak ada pilihan. Bila dah ni tidak ada pilihan, tak mengajar tu. Bermakna kalau orang ulama tu tak mengajar tu, something is bad, definitely wrong lah dengan ulama tu. Otak tak bawa betul. Tapi walau macam mana pun, dalam ramai-ramai ulama ni ada yang jenis tak boleh mengajar. Dia tak boleh nak mengajar. Dia tak ada kan setengah-setengah ni dia tak boleh mengajar. Maka ulama begini dia ada menulis pula. Dia mengajar dengan menulis. Dia tulisan. Ada yang tak boleh mengajar tapi hanya boleh tazkirah, ada juga. Tapi masalahnya dia sebar lah. Yang tak sebar rasa ni, tak mengajar rasa ni masalah. Kitab pun tak tulis, tazkirah pun tak buat, sebar agama pun tidak.
Ni berat. Yang berlaku ni ialah orang yang tak beritahu ayat yang saya baca dalam tarawih ni. Alladzina yaktumuna, orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinati wal huda. Orang yang menyembunyikan apa yang Allah Taala sudah jelaskan sejelas-jelasnya linnas untuk manusia. Dia ni sembunyi. Ulaika ya'lamuhumullah, kenapa laknat Allah. Wa yal'anuhumul la'in, dan dapat laknat orang-orang yang melaknati. Jadi masalah kitanya, kalau ustaz tu dia tak erti, dia memang tak layak mengajar dah, 114 dah. Kemudian dia yang erti saat ni sembunyi pun masalah itu. Jadi Tok Wali ni, seperti kita dah belajar, Tok Wali ni ialah mesti mari daripada Tok Guru. Dia tidak boleh, Tok Wali ni tidak Tok Guru, tak boleh, tak pernah sabar. Pasal Tok Guru ni mesti mengajar. Bila dia erti tafsir Quran hadis, dia wajib mengajar. Bila dia wajib mengajar, maknanya dia kena jadi Tok Guru. Jadi Tok Wali ni rekahnya Tok Guru. Tidak boleh dia ada pegang tasbih, rambut macam ni, macam gondrong rambut tu kan. Terus senyap bucu-bucu masjid pegang tasbih tu tayang. Itu keluar bukit tu ngabusuk ngapol semua tayang. Itu sungguh saya kata. Tapi kita difahamkan gitu. Ingat sikit Tok Wali tu, kita pun geram. Pasal kebincangan dalam agama ni terlampau lama dah. Okey. Sama balik. Wa idza husyira an-nas. Wa idza husyira an-nas, iaitu ketika manusia dikumpulkan di depan Allah. Kanu mereka dulu kanu lahum a'da, menjadi musuh ketat. Di pada masyarakat akan jadi musuh ketat. Oh, dia masa ni dia lari pada anak murid dia ni masa ni. Di pada masyarakat lari. Tak tengok dah. Kau bining tak tengok. Ada adik Nabi, kau bining tak tengok, takut kena sama. Kau anak tak tengok, dia tengok anak dia paling lari. Sebab asbab anak dengan ibu bapa ni putus apabila berlaku yang kiamat. Bila kiamat saja anak mak semua sekali ni putus belaka. Kita ni dilahirkan melalui perantaraan ibu bapa aja. Allah Ta'ala boleh cipta direct gitu ya. Tapi Allah Ta'ala buat supaya kita ni berperantaraan ibu bapa pasal nak diberi ujian kan. Jadi bila berlaku saja kiamat, putus asbab anak dengan ibu bapa dia, ibu bapa dengan anaknya serupa, putus lagi. Suami dengan isteri putus habis semua, putus semua. Kecuali suami dengan isteri dia tu sama-sama beriman, boleh jumpa balik dari syurga. Ataupun anak dengan bapa ke mak dia yang beriman, boleh jumpa balik lah. Kalau tidak, sorry, tak boleh jumpa. Tak boleh jumpa dah. Lepas tu orang yang dulu dah syurga pun dicabut daripada hati perasaan sayang ke, ingat ke, teringat kepada orang yang pernah dia sayang masa hidup dulu. Anak dia ke, isteri dia ke, suami dia ke, yang Tuhan sumbat dan neraka. Siapa yang dilepar dan neraka tu, orang yang dalam syurga jadi automatik tak ingat semua. Kalau dia ingat tak lalu makan. Jadi macam mana lemak saya, macam mana suami saya, macam mana bini saya, gitu lah. Nak makan nasi pun tak boleh, tak boleh nak enjoy ya. Dan sungguh puasa azab tu luar biasa. Azab neraka ni luar biasa menyebabkan tak lalu makan. Awak misalnya pada satu orang ya, ibu bapa dia masuk neraka, awaknya masuk syurga. Dia jadi tak ingat tu masalah. Dia tak ingat. Dia cabut daripada hati lah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak lagi berduka cita ibu bapa dia masuk neraka, anak dia. Pasal kalau berduka cita, tidak ada nikmat oleh syurga terjadi. 300
tak lah makanan lepas pagi. Makan Allah, makan apa? Buah sakum lah. Suami saya dah makan buah sakum ni. Misalnya, kata itu Sofia lah. Dia makan buah sakum. Tidak gitu contoh dia. Allah nak makan macam mana? 300 talam ni makanan ni. Tak lalu kan? Tak lalu nak makan. Maka sebab tu dicambuk daripada hati. Dan automatik dia kahwin orang lain. Kahwin orang lain. Oh. Jadi lupa habis. Jadi jangan masuk neraka lah. Jadi tak ada siapa dia ingat kawak tu dari neraka tu. Saya blame dolah kita semua daripada neraka. Pasal bila masuk neraka, tidak ada orang yang dalam surga tak akan ingat pada kita. Tapi orang dalam neraka tu ingat. Ingat? Oh itu yang seksa. Oh ingat macam mana lah bini aku dalam surga kahwin dengan orang lain lah. Gitu. Would they know that if let's say they already in hell, would they know that their family member whatever in syurga? Tahu. Oh, Pasal dia neraka duduk setempat. ya. Dan neraka duduk setempat. Semua duduk bertokok situ. Betul-betul situ buat dia. Duduk tengah-tengah neraka. Tak ada duduk tepi-tepi dinding. Kita berehat sikit tepi dinding. Semua duduk tengah-tengah. Di bawah pokok zakum tu. Di bawah pokok. Satu pokok tu. Allah. Tak tahu cerita ni lah masalahnya. Tak. Jadi kanu lahu, mereka adalah bagi mereka tu nabi-nabi ke wali ke ataupun malaikat ke ada jadi musuh tak musuh tak macam mana dia tak ajar, dia tak suruh. Apa yang mereka buat bertentangan dengan ajaran dia kan? Wa kanu bi ibadatihim, dan mereka terhadap ibadat-ibadat manusia buat untuk dia. Dia nak puja Syekh Qadir tu, hantar teh ke Syekh Qadir tu. Awak tahu tak? Ada selawat khas untuk Syekh Qadir Abdul-Ghani tu. Syekh Abdul Qadir Jalani tu ada selawat khas. Mari mana pula selawat ni pula? Selawat pada Syekh Qadir tu. Syekh Qadir ni bukan sahabat Nabi dia ni. Kita panggil Syekh Qadir yang malu tu dia. Tu wali besar. Dia orang mazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali. Mazhab Hambali dia bukan mazhab Syafi'i pun. Tak ada kaitan pun bukan kita. Puja Syekh Qadir situ. Mereka wakanu mereka dulu biibadatihim terhadap ibadat manusia yang buat pada mereka, pada nabi ke, pada wali ke, atau pada malaikat ke, kafirin, mereka engkar. Ayat ni rujuk kepada surah Yunus ayat 28. Ayat ni serupa. Surah Yunus kita belajar dah kan? Surah Yunus ayat 28. Wa yauma nahsyuruhum jami'an, pada hari kami kumpul mereka semua. Thumma naqulu lil ladzina asyraku, kemudian kata kepada orang-orang yang buat syirik, maka anakum, duduk kamu sini, antum kamu wa syurakaukum, dan nabi ke wali ke Syekh Qadir mari sini, Nabi Muhammad mari sini, gitulah ni, mari sini Jibril mari sini, dah panggil Jibril mari sini, tak ada pasal-pasal tak mahu kan. Misalnya orang tu panggil dia orang puja saya besar lah, kita nak masuk surga nanti lah, nanti dia ada wakil dia puja awak ni, awak kena jadi saksi tadi dia puja tak ada teh-teh kaji mem lah. Contoh lah saya cakap ni. Awak ingat saya suka kah? Kita nak masuk surga tu tiba-tiba kena tahan. Karena perbuatan orang lain yang kita kena jadi saksi. Allah, nak pergi kat kes juga, nak jadi saksi. Nak enjoy tak boleh, tak agak. Maka anakum antum masyarakat hukum. Wa qala alladzina asyraku, berkata orang-orang yang kena puja, kena panggil nabi ke wali ke malaikat.
Orang-orang berhutang pada kita pun akan jadi macam tu juga, tak Ustaz? Orang berhutang ya nanti. Orang berhutang ni dia tidak gitu. Dia tidak gitu. Ayat itu apabila orang yang tuan punya duit tu, bila dia lepas kok kes tu, ada apa-apa nak tanya ke? Kalau tuan dia tu nak masuk neraka kan, saya ada hutang dulu pada orang ni. Mana dia? Panggil. Mana dia? Panggil awak tu. Kita nak masuk neraka dah ni, tak nak pasal-pasal dah ni. Berdasar pada ibadat kita lah contohnya. Maka kita ada tinggal lagi hutang. Cek dia ni, dia ni ahli syurga dia ni. Maka Tuhan kata ambil pahala dia. Ambil. Ada lagi? Wah dia dah. Dah lagi. Tengok. Ibadat kawan tu sudah habis. Masuk neraka orang ni. Bila ibadat habis tinggal dosa, ingat. Maka Tuhan kata, bagi dosa kamu pada dia. Ambil dosa tu pada orang itu belum. Sampai habis. Okey, cukup dah jumlah hutang. Okey, cukup dah. Jadi, orang yang beri hutang itu masuk surga. Orang yang berhutang tu masuk neraka. Atau ada hadis dia lah. Yang penting tak syirik. Yang penting tak syirik. Ya tak syirik, tu tak syirik dah tu. Ya syirik pun serupa ya, bagi hutang awak. Dia masuk neraka, cah tambah cah. Dah hutang tak ada, ibadat tak ada dah. Apa dia ada? Tak ada nak beri dah apa dia. Maka beri dosa pada dia. Orang buat syirik tu. Dia masuk neraka lagi lama. Dah lah kekal, dah tambah azab. Gitu. Ma kuntum iyana ta'budu, surah tadi. Tidaklah pada kami dulu yang kamu sembah. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum, cukuplah di antara kami dan kamu Allah sebagai saksi, kerana kami tidak ajar ni, kerana kami mati lama. In kunna an ibadatikum la ghafilin, sesungguhnya kami terhadap ibadat-ibadat yang kamu beri pada antara kami dulu, ghafilin, kami tak tahu. Ini maknanya bagi ayat tadi ni. Kanu bi'ibadatihim, adalah mereka orang-orang yang kena puja tadi, bi'ibadatihim, terhadap ibadat-ibadat mereka, kafiri, mereka engkar. Jadi yang hutang tadi, yang tentang hutang tadi dia cah lain. Ni sama-sama tak seru. Misalnya sama-sama tak seru, sama-sama beriman bakal. Tapi Nabi beri contoh satu orang yang berhutang dengan seorang yang memberi hutang. Yang memberi hutang masuk neraka, yang menerima hutang masuk surga. Terbalik jadi. Yang ni masuk neraka, yang tu masuk surga. Karena dia hutang. Maka yang besar sekalinya kita kena minta yang sekarang ni lagi, jangan kasih ada dosa. Dosa ni kena minta ampun tiap-tiap hari. Kalau dosa tak ada dah, tinggal pahala dah tinggal. Yang hutang tu it could be any hutang, any amount of hutang. Right. Dia tak guna duit dah, ringgit Malaysia tak pakai dah masa tu. Jadi yang pakainya ialah ibadat. Ibadat dan dosa ialah tinggal. Ini yang sedih ya. Bila orang tak penting kepada Quran ni, menyebabkan dia tu jadi lalai lah nah. Okey, sikayah ayat ni, ayat berikut ni sikayah. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila dibaca ke atas mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata. Ni acak kali ni kita baca pada dia jelas nyata pada dia, kita beritahu tak payah buat tahlil lah. Dia bila awak beritahu tak payah buat tahlil, kerana dalam tahlil tu ada syirik, ada bid'ah ke, bermakna awak baca ayat Quran dah dia ya engkau. Masa benda tu tidak ada dalam perintah kan, dan ada yang ada perintahnya tidak boleh buat syirik.
Yang perintahnya tidak boleh nak beri pahala pada orang, tu syariatnya, perintahnya. Qala alladziina kafaru, berkata orang-orang yang ingkar pada tauhid ni, lil haqq, terhadap ahli hak, iaitu ahli kalimah syahadat. Tengok. Ya, sebab tu hak ni awak kena catik molek-molek dah. Setiap kali pasal hak ni saya tafsir lain-lain ni. Ingat tu. Lil haq tu sini terhadap ahli hak, iaitu ahli sunnah lah. Ahli sunnah, ahli kalimah tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syirik tak buat, bila orang tak buat. Lamma ja'ahum, tatkala telah datang kepada mereka ahli-ahli hak tu. Bila ahli hak tu mari, ahli sunnah lah mari, hadza, mereka kata sihrun mubin, ni tak ada awal, ni tukang sihirnya telah kata. Sekarang ni dia panggil tak ada dah, sesat dah, Wahabi dah lah ni. Dulu dia kata sihir lah ni. Semua ni jenama-jenama perkataan yang mengeji, yang mengejek-ngejek dia panggil. Am yaqulu naftara, apakah mereka mengatakan Nabi Muhammad tu mengada-ngada terhadap Allah Ta'ala tu dusta, iaitu agama ni dia reka. Padahalnya musyrik Mekah tu rekanya. Bila Quran ni mari, dia kata Nabi Muhammad reka Quran ni pula. Dia yang tidak reka agama. Nabi tu pula reka agama pula. Dia terbalik, semua cerita ni cah terbalik belakang. Macam kita lah, macam saya kan, dia kata saya ni alah, ustaz tu lah, macam kau Cina neraka dengan surga dengan dia. Boleh hubung siapa-siapa, dia sedar. Kalau ada surga kunci, kita hubung surga, dia hubung dia ada neraka tu. Kalau boleh lah, tapi tak ada, puasa tu tak ada. Lepas lama dah kunci, tak ambil bubuh dia, kunci balik, lepas dia sungai. Keedah je lah, kalau ada, tapi tu pun tak ada. Kul, kata pada mereka, ini iftaraituhu, sekiranya aku ada reka-reka agama ni. Sekiranya, Nabi kata sekiranya aku ada reka agama ni. Maknanya Nabi tak boleh reka agama ni. Reka Quran ni, reka agama pun dia reka misalnya. Fala tamliku li, maka bila apa jadi nanti lah? Apa jadi bila Nabi Muhammad direka agama? Nescaya spontan Allah Ta'ala akan cabut, jatuh dia, akan buat jatuh dia. Dari surah Al-Haqqah ayat 40 44. Nah, 44 sampai 46 tu. Tentu Allah Ta'ala akan cabut jatuh, iaitu tentu Allah Ta'ala akan bunuh Nabi serta-merta. Nah, surah Al-Haqqah ayat ke-44 sampai ke-46. Fala tamlikuna li minallahi syai'a, maka kamu tidak mempunyai kuasa apa-apa pun untuk sekat aku daripada kena azab Allah sedikit pun. Kalau Allah Ta'ala buat tu, mana aku akan dibunuh Tuhan. Nah, jadi kamu pula ya, maka kamu tidak ada kuasa untuk sekat aku. Kalau kamu sial, dah dia takut, takut sial Muhammad ni, aku masuk dalam neraka ni, kita kata saja je, tiba-tiba dia masuk sungguh, maka dia pun cuba nak pergi tahan dengan Tuhan. Tak boleh. Tuhan kata fala tamlikuna li minallahi syai'a, maka kamu tidak mampu nak sekat aku ni minallah, daripada Allah, dan maknanya daripada azab Allah, syai'a, sedikit pun. Wa a'lamu bima tufiduna fih, dialah Tuhan yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian cakap padanya. Pada tauhid ni Allah Ta'ala lah yang tahu. Bila kita cakap pada dia tak dengar, maka kita kata Allah Ta'ala sahajalah yang tahu apa yang hati kamu. Kafa bihi, cukuplah aku dengan Allah, syahidan baini wa bainakum, sebagai saksi di antara aku dengan kamu, bahwasanya aku sudah sebar tauhid ni. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia tu Tuhan tu, sekiranya kamu minta ampun, dia maha pengampun. Ar-Rahim, sangat belah kasihan kepada hamba-hambanya apabila diberi tabligh, dia mengaku salah dan menerima tauhid.
Baik. Ini pula ya, masalah sini. Ada masalah pula. Iaitu soalan. Cuba beritahu mereka. Cuba beritahu pada aku. Waktu malam ke waktu siang kamu nak Tuhan buat dan kamu dan aku oleh azab. Itu soalan lah. Soalan kosong yang ada pada tajuk. Kul, kata pada mereka, ma kuntu bid'an minar rasul. Kata pada mereka, wahai Muhammad, ma kuntu, tidaklah aku ini bid'an minar rasul, orang manusia yang pertama sekali buat bid'ah dari kalangan mana-mana rasul. Rasul mana-mana semua tak ada buat bid'ah belaka. Dan beritahu Muhammad, kamu pun tidak bukanlah kamu termasuk orang yang mula-mula sekali buat bid'ah dalam agama. Ni ayat di kalangan Rasul. Kau tak faham ni ayat ni? Ha? Beritahu mereka, kamu ni bukan orang pertama yang buat bid'ah dalam agama daripada kalangan Rasul. Wa ma adri, aku tidak tahu ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap aku bila mati saya. Kalau awak semua yakin awak ni ahli syurga? Tak tahu, cuma berharap saja dah. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita. Wala bikum, dan kami tak tahu apa yang akan berlaku pada kamu. Kami tak tahu lah. Cuma agak-agak tu boleh lah. Berharap tu boleh. Dah. In attabi'u illa ma yuha ilayya, dan tidaklah aku ikuti. Aku buat ni pun, aku tak tahu pun. Tidaklah aku ikuti illa ma yuha ilayya, mereka apa yang diwahyu pada aku saja. Mana apa yang dalam Quran dan hadis saja aku ikuti. Awak pada dalam Quran dalam hadis awak ikut, hak tu guru awak ajar awak ikut, campur sekali. Talbis campur sekali. Wa ma ana, dan tidaklah aku ini illa nadhirun mubin, melainkan seorang yang memberi peringatan yang jelas nyata saja. Bukan cerita ya. Tak boleh nampak apa. Kul, tanya pada mereka, ara'aitum, apakah pandangan kamu? In kana min indillah, sekiranya Quran ini benar-benar daripada Allah. Ni pegang ni ayat ni. Wa kafartum bihi, kamu engkar nak belajar dia. Akibatnya kamu engkar perintah Allah Ta'ala dalam tu. Wa syahidun min Bani Israel, telah menjadi saksi, satu orang saksi daripada Bani Israel, ala mithlihi, di atas perkataan seperti ini, yaitu di atas wahyu seperti ini yang ada dalam kitab Taurat. Ayat ni turun di Mekah. Turun di Mekah. Tak tahu siapa dia yang dikatakan orang Yahudi ni. Pasal ayat ni turun di Mekah. Nah, dalam hadis ada beritahu berkenaan dengan Abdullah bin Salam. Tapi Abdullah bin Salam ni masuk Islam di Madinah. Ayat ni turun di Mekah. Wallahu a'lam, siapa dia yang Tuhan maksud ni, saya pun tak jumpa hadis dia. Hadis yang saya jumpa dia semua dah sebut Abdullah bin Salam. Sedangkan ayat ni, surah ni turun di Mekah. Abdullah bin Salam masuk Islam di Madinah. Bermakna orang lain lah. Mana tafsir yang ada kata Abdullah bin Salam tu, bagi saya tak tepat. Nama tu tak tepatnya. Nama Abdullah bin Salam tu tak tepat lah. Tapi adalah satu orang Yahudi ada jadi saksi sini. Ala mithlihi, seperti mana kitab Quran ini. Fa'amana, maka dia pun beriman dengan Quran. Wastakbartu, kamu pula masih lagi sombong, tak belajar. Ini kita belajar saja tidak. Innallaha la yahdi Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan beri pimpinan pada kaum yang zalim.
Wa qala alladziina kafaru. Jika yang lagi rumutan Allah. Wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang yang masih eka, lilladziina amanu, terhadap orang-orang yang sudah beriman. Law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Sekiranya Quran ini lebih baik, ma sabaquna ilaihi, tidaklah mereka itu mendahului kami percaya pada Quran. Kalau Quran ini lebih baik, tentu kami percaya dah. Dia kata musyrik Mekah. Dia ni tak belajar dia. Ma sabaquna ilaihi, sekiranya Quran itu lebih baik, ma sabaquna ilaihi, tidaklah mereka itu mendahului kami terhadap Quran itu. Mana Quran ini tak molek bagi musyrik Mekah. Wa izlam, dan masih lagi, ketika masih lagi, lam yahtadu bihi, ketika mereka masih lagi tak terima ajakan tauhid ini. Mereka tu belum terima lagi tak ajakan tauhid ini. Tuhan kata, fa yaquluna hadza ifkum qadir. Mereka terus berkata, inilah Quran, inilah dia Quran, ifkum qadir, iaitu bohongan kita orang lama-lama, orang dulu-dulu. Ifkum itu bohongan, qadim orang dulu. Ini tidak lain tidak bukan, ini cerita orang dulu-dulu. Quran tu dia kata gitu. Maknanya eka pada Quran, dia hanya sendiri belum lagi terima tauhid tu. Wa min qablihi kitab Musa, dan sebelum pada kitab Quran ni ada dah kitab Musa, Taurat, imama wa rahmah, sebagai suatu sumber ilmu untuk dipelajari untuk menuju kepada syurga. Imama, ilmu untuk pergi ke syurga, kitab Taurat. Wa rahmatan, dan suatu sumber rahmat, sekiranya siapa dia amal sumber ilmu yang adalah kitab Taurat itu akan dapat rahmat, boleh pergi ke syurga. Maka cerita Nabi Khidir ya, cerita Nabi Khidir tak penting lah. Cerita Nabi Khidir tak penting lah. Tuhan pun tak sebut nama Khidir ya. Tak ada sebut dalam surah itu, tak ada sebut. Seorang hamba dia ya, dia kata gitu ya. Nabi Musa sebut. Banyak nama Nabi Musa lagi dalam Quran ni daripada nama Nabi Muhammad. Dan banyak cerita Nabi lepas pada Nabi Musa, Nabi Isa lebih banyak daripada cerita Nabi Muhammad dalam Quran. Dia sepatutnya Nabi Muhammad paling banyak sekali disebut dalam Quran ni, tapi yang paling banyak disebut ialah Nabi Musa, yang kedua Nabi Isa. Kerana perangai manusia akhir zaman ni serupa dengan perangai Yahudi dengan Kristian. Betul. Perangai serupa. Orang aja tidak Kristian, tidak Yahudi. Perangai Yahudi dah. Wa hadza kitabun, dan ini dia Quran. Kitab Quran ini musaddiqun, yang membenarkan kitab-kitab dulu, Taurat, Injil, Zabur. Lisanan, dalam bahasa kamu, dalam lidah kamu, Arabiyyah, dan berbahasa Arab. Litunzira, supaya kamu orang yang belajar tafsir Quran ini, alladzina zalamu, supaya kamu memberi ancaman, peringatan kepada orang-orang yang buat syirik pada Allah, zalim, buat syirik wa bidah kepada Allah, wa busyra, dan sebagai berita gembira lil muhsinin, terhadap orang-orang yang berbuat baik, iaitu orang-orang yang terima ajakan tauhid. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dalam kepercayaan Allah itu Tuhan, tidak buat syirik ni, fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan lagi atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak lagi mereka itu berduka cita sekiranya siapa-siapa di antara keluarga dia itu masuk neraka. Ulaika ashabul jannah, mereka sifat seperti inilah pemilik surga sebenar,
khalidina fiha, kekal mereka dalam syurga, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan sambutan tetamu terhadap apa yang mereka dulu telah lakukan. Apa saja ibadat kiriman, tak dibalas. Karena ayat ni, siapa-siapa dia buat tahlil ayat ni, dia lawan ayat ni. Ayat ni. Wa wasainal insan, dan sesungguhnya dan kami telah menitahkan kepada manusia. Menitahkan, mewasiatkan, menitahkan. Perintahlah sini pada manusia semua sekali, biwalidayhi, terhadap berbuat baik kepada dua, ihsan, dan berbuat baik kepada dua ibu bapanya. Hamalathu ummuhu, telah susah mengandung ibunya, kurha, dan masa melahir itu lebih susah. Wada'athu kurha, dan masa melahirkannya pun lagi susah. Wahamluhu, dan dia mengandung 6 bulan masa hamil. Dan dia mengandungnya wa fisaluhu, dan menyusunya 24 bulan. Dia menjadi 30 bulan sama sekali. Salasuna syahra, iaitu genap 30 bulan. Nyusu tu dia, dalam surah lain nyusu 24 bulan, 2 tahun. Jadi Siti mengandung 9 bulan, menyusu 21 bulan. Gitu. Jumlahnya 30 bulan. Hatta idza balagha, sehinggalah apabila dia tu mencapai dewasa, asyuddahu, wala arba'in, dan dia sudah mencapai umur 40 sanatan, 40 tahun. Lalu dia pun kata, qala rabbi, dia kata, wahai Tuhanku, auzi'ni, tunjukkanlah padaku, an ashkura nikmataka, supaya aku boleh bersyukur kepada nikmatmu. Bersyukur pada nikmatmu, iaitu memberikan aku tauhid, ajar pada tauhid, allati an'amta alayya, ya tauhid yang kamu telah beri nikmat pada aku, wa ala walidayya, dan kepada dua ibu bapaku, wa an a'mala salihah, dan amalan-amalan saleh, agar aku beramal saleh, tardahu, yang kamu redanya, wa aslih li fi dhurriyyati, dan kurnialah pada aku zuriatnya baik-baik. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku taubat pada kamu Tuhan. Wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku ni termasuk orang yang mula-mula sekali menerima perintah Allah, satu-satu perintah Nabi, satu-satu muslimin. Ulaika, maka orang-orang yang bersifat seperti ini ialah alladzi taqabbalu anhum ahsana ma amilu, orang-orang yang diterima daripada mereka lebih baik daripada apa yang mereka telah lakukan amal. Wa yatazawaju an sayyi'atihim, dan kami hapuskan daripada mereka dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Fi ashabil jannah, kepada penghuni syurga. Dia dosa yang kita buat ni senang kali banyak benar ni. Kalau Tuhan tak ampun saja pula neraka. Ustaz, apa maksud 40 tahun Ustaz? 40 tahun, umur 40, sempurna akal. Dia tak nak masuk daerah. Sempurna akal 40 tahun. Pasal Nabi-Nabi umur 40. Dia boleh beri umur lain pun, tapi dia biasanya Nabi ni umur 40. Dia kira sempurna akal. Jadi yang tak sampai pun 40 tu dah lagi lah. Dah lagi.
Allah. Gitulah. Tak boleh buat apa tu. Pasal dia ada. Definisi nikmat tu Ustaz. Definisi nikmat tu tauhid tu juga. Dia nikmat tu dia bila tauhid tu betul, yang lain tu betul dah. Pasal yang lain bukan dia buat salah. Yang tauhid tu masalahnya. Tauhid tu menyebabkan ibadat tu jadi sah. Salah di tauhid tu, ibadat awak amal soleh macam mana pun batal habis. Pasal buat syirik. Okey. Maknanya selagi misalnya awak tak jelas tentang tawassul, awak kena tanya, belajar tanya lagi sampai jelas tawassul ni. Macam juga ruqyah tu, ruqyah apa semua bomo-bomo ni, yang awak berasa keliru tu, selagi duk keliru tu selagi tanya lagi. Nah, pasal dia tak ada keliru ni, dia mudah benar. Jadi kalau keliru tu ada tak kena lagi tu tauhid tak kena lagi. Wa yatajawazu an sayyi'atihim, dan Allah Ta'ala menerima ni dari Allah Ta'ala wa tajawazu Allah, dan kami menghapuskan daripada mereka dosa-dosa mereka fi ashabil jannah, kepada penduduk-penduduk pemilik syurga. Yang masuk dalam syurga tu tak ada dosa tu tak ada. Nisbah saja dosa banyak tu timbang tu. Kalau dosa tak diampun, ada kata amal soleh amal buruk tu campur sekali. Itu bagi orang yang terlupa baca doa tu, baca doa minta ampun tu. Jadi dosa dan pahala sama banyak. Kalau sama banyak tu nak masuk syurga tak boleh, mengaku tak boleh. Duduk di Al-A'raf. Tahu? Pula. Saat bagi doa yang macam ni ayat tadi, dia tak ada sebut yang dia ada pada dosa syirik, ada segar ada tak segar, terampun tak? Dia dosa syirik ni awak kena tahu, baru awak boleh minta ampun. Yang masalahnya macam kita baru belajar, kita nak istiqamah dalam belajar tafsir Quran. Jadi hak syirik ke Tuhannya banyak. Maka sekarang ni boleh minta ampun dah lah. Blanket lah panggil. Minta ampun dosa syirik yang sudah buat. Habis dah tu. Tapi oleh kerana akidah tu ada lagi, yang belum ada lagi kekeluar sikit-sikit lagi tu, masih ada lagi kepercayaan-kepercayaan sosang dia panggil, menyebabkan kita harus akan buat lagi, faham? Maka kepercayaan yang sosang itu perlu dipelajari supaya dia jadi jelas. Pasal bila syirik tak ada, dosa awak banyak mana Tuhan kata aku tak boleh, nak bubuh juga dah syurga boleh. Daripada hadis kursi, sekiranya satu orang itu ada dosa sepenuh langit dan bumi, dosa, Tuhan kata sekiranya hamba aku tu ada dosa sepenuh langit dan bumi, dan dia tak ada buat syirik pada aku akan ampun dosa dia semua sekali, dan aku tak peduli pun dia dosa dia buat sebanyak itu. Maknanya jangan buat syirik satu je. Syirik ni yang masalah kena belajarnya. Tak boleh, okey kali saya ni. Sudah. Okey dah kali. Kita yang tu dia ampunkan setelah dimasukkan ke dalam neraka dan masuk dalam syurga ataupun syirik tak keluar lah kau. Bukan syirik Ustaz, yang Ustaz cakap dia tak ada syirik dan dosa dia banyak tu. Ya, dosa dia banyak tu boleh jadi dosa dia kerana hutang. Jadi Nanti dia hanya sepatutnya masuk syurga, tapi oleh kerana hutang, bayar hutang apa semua tu, habis jadi pokai, muflis jadi. Muflis masuk neraka dulu. baru dia ampunkan. Kena kicah tu lah. Masuk esi basuh tu. Tak lama juta tahun je. Kenapa kan? Ustaz, dosa orang mengumpat tu kan kita mesti dapat keampunan daripada orang yang kita umpat kan, bukan daripada Allah.
Jadi itu macam mana Ustaz? Minta ampun. Nak minta. Ada orang tu, ada orang tu. Pada siapa? Pada orang tu. Kalau dia mati, minta ampun dosa dia. Kalau dia mati, minta ampun dosa dia. Kalau orang tu mati, orang yang kita upah tu mati, maka kita kena minta ampun dosa dia. Baru lepas. Terus nak ajar macam mana? Dah kita upah dia mati. Nah. Kalau dia lepas, besok dia Tak ada, dia ada Nabi yang beritahu kalau dia mengumpat orang tu mati. Jadi cara dia ni kita kena minta ampun dosa dia. Dosa orang tu. Macam juga orang anak derhaka kan, mati. Sama masuk neraka lah pasal mak bapak tak ampun dosa dia masa dia hidup. Kan ada kan? Itu cerita kagum. Ya itu cara dia nya, lepas dia mati tu minta ampun dosa dia. Minta ampun dosa dia. Maka dia jadi hapus dosa derhaka pada dia tu. Right. Jadi kita ni diajar ni bila derhaka bila mati mak bapak tu, neraka dapat jadi. Kalau begitu boleh tak zina apa semua masuk neraka juga dah. Gitu kan? Kaedah lah. Tidak gitu. Baik, satu orang yang ada hutang, kemudian dia tak boleh bayar. Masa dia isap tu dia tak boleh bayar. Bagaimana pula? Dulu dia lalai. Lepas tu dia tak ada duit dah pula. Habis. Lepas tu dia ada hutang ada yang bayar. Dan dia tak ada duit nak bayar. Mati. Dan dia beriman. Ada hadis kata, Nabi kata minta hutang dia dengan aku. Ada lain kata minta hutang, kamu ada hutang dengan dia tu kamu minta dengan aku, Tuhan kata pula. Ada lain. Allah Alam ngecek dengan hadis tu dengan pakar hadis pula. Ada hadis tu. Pasal ni dengar ni. Pasal nak bayar hutang di mana kalau Tuhan tak bagi duit tu? Kalau Tuhan tak beri dia kaya untuk bayar duit tu, kita tak usah kira lah dia lalai dia apa tu. Kalau betul-betul dia genuine dan dia sekarang ni dia betul taubat dah, dia nak bayar dah, dan dia tak ada duit nak bayar, macam mana? Allah tak bagi duit ke dia, macam mana? Dia tak boleh bayar lah. Kalau dia boleh bayar kalau Tuhan tak bagi duit? Tak boleh bayar. Tu ada hadis. Tapi walau macam mana pun ada hadis lain kata hatta jihad sabilillah pun tak lepas apa lagi. Dia ni bab ni kena tanya Ustaz Adil. Saya bawa dua-dua kes dah ni. Saya malah lah pergi pekah ni. Nah, awak tanya dia pasal dia ada. Ustaz Adil ada. Awak nanti lanyak dia lah bila dia bagi. Tanya betul-betul, dia faham betul-betul lah. Okey dulu. Maknanya ayat Quran ni mari hadis tu sokongan adakah? Hadis sokongan kepada ayat. Tidak mungkin perkara yang tidak ada dalam Quran ni huraian tu ada dalam hadis, ada tu. Tidak ada yang tidak ada dalam Quran ni tak ada dalam hadis. Secara umumnya karena hadis ni tidak akan bertentangan dengan Quran walau macam mana sekalipun. Kalau bertentangan tu, awak kena takwil hadis tu. Tak betul lah. Nah? Mana dah ayat ni? 17. Apa dia? 16. Tak ada ambil lagi 16. Ashabul Jannah. Jadi Tuhan hapuskan dosa-dosa dia. Fi ashabul Jannah, pada penduduk surga. Wa'da sirqi, inilah janji yang benar. Alladzi kanu yu'adun, terhadap orang-orang yang Allah Ta'ala pada mereka dulu dijanjikan. Allah Ta'ala janji dia nak buat ni.
Maka dia buat lah. Cuma kita je kena penuhi janji kita dengan Allah lah pula. Belah dia akan tunai janji dia. Walladzina qalu liwalidayhi, dan berkata orang itu kepada kedua ibu bapanya, uffil lakuma. Ini ayat ni agak sedih nak baca. Dan berkata satu orang kepada kedua ibu bapanya, tu tak boleh tu. Kepada kamu berdua. Kata gitu tu tak boleh tu. Kata kepada ibu bapa dua orang tu dosa tu. Bukan kata mulut lagi, kata gitu je. Dosa lah. Ustaz, yang tadi sikit Ustaz, ibu bapa. Kalau kita nak buat sesuatu yang baik pada ibu bapa kita, tapi ibu bapa kita tak nak benda tu, kita kira berhati juga ke? Dia gini, satu orang tu dia bodoh. Dengar lah, satu orang tu bodoh. Dia dah lah bodoh, tapi duit banyak. Dia minum arak, judi. Orang macam mana? Awak kena buat yang terbaik untuk dia lah, supaya dia tidak minum, dia tidak judi, bukan? Begitulah. Jadi begitu juga ibu bapa kita ni. Bukan semua ibu bapa ni yang judi, dan tidak semua ibu bapa ni bodoh. Maka kita yang pula kena betul atas akidah kita nak beritahu dia. Dan ibu bapa ni dia ada yang engkar pada Quran ni, ada. Kalau tak ada cerita tu, maka tidak ada cerita Nabi Ibrahim yang sebut berulang-ulang dalam Quran. Cerita Nabi Ibrahim ialah cerita dia tabligh kepada kedua ibu bapa dia. Tak boleh putus asa. Tadi macam bukan mak bapak kita tu buat benda yang tak elok. Dia macam kita nak buat sesuatu kebajikan macam dia. Kita nak buatkan sesuatu yang baik untuk dia. Kita nak belikan barang ke, kita nak buat satu tolong dia. Dia ada orang yang tak suka gitu. Dia tak suka niat dia tak nak menyusahkan kita balik. Tahu dah. Kita buat juga. Tak boleh dia jadi marah dia. Dia nak benda lain. Dia tak nak waktu pasal dia nak benda lain. Aku dah fikir apa dia nak. Dia nak benda lain. Mana awak nak beri, contohnya awak nak beri pada dia emas lah, kita kata emas ke, rumah ke, tapi dia kata tak mahu. Bermakna dia ada nak benda lain. Yang benda lain tu yang awak tak beri pada dia. Kiranya kalau kita bagi juga benda tu, kira derhaka juga lah. Tidak derhaka, dia tak suka. Tidak sesuai lah. Dia ada nak sesuatu dengan awak yang dia tak nak cerita, yang awak memang tak beri pada dia. Sebab tu dia tak mahu. Contohlah satu orang tu dia tak pernah balik ke mak dia. Lepas tu tiba-tiba anak dia beri duit ke mak dia. Tak, dia tak perlu duit tu, dia ada duit. Itu contoh lah. Dia nak yang dia, awak balik je. Awak balik, awak ajak dia pergi makan. Dia nak gitu ya. Setengah ibu bapa kan. Itu kalau macam mak saya nak bentangkan tikar tu mak saya. Mak saya kata dia tak nak, dia nak bentang sendiri. Saya bentangkan juga. Tu awak baik dia, tak apa tu. Dia saja tu, dia tu. Awak dakak sikit lah, belek lah. Jangan sungguh. Takut awak tak pernah dakak dia. Terkenal lah. Okey, cukup dah. Ayat berapa? 17. Dia kata kepada mereka berdua.
Ata'idani nini, apakah kamu akan mengancam aku? Apakah kamu akan mengancam aku? An ukhraja, bahwasanya aku akan dikeluarkan. Adakah kamu nak ajar kepada aku? Bahwasanya aku akan dibangkitkan. Ni anak durhaka ni, sorry. Wa qala allazi, dan berkata satu orang anak durhaka li walidayhi, kepada kedua ibu bapanya, ufil lahuma. Ada tafsir lain kata celaka kamu dua. Gitu. Ataidan ini, adakah kamu nak memperingatkan aku? An ukhraja, bahwasanya aku akan keluar. Anak dia kata mak bapak dia. Mak bapak dia sudah tua. Mak bapak dia nasihatkan dia supaya beriman. Anak dia marah kerana ibu bapak dia tegur dia supaya beriman. Lalu dia kata, adakah kamu nak ajar aku? Adakah kamu berdua? Celaka kamu berdua. Adakah kamu nak ajar pada aku berdua? Adakah kamu berdua nak ajar pada aku bahwasanya aku akan keluar lepas pada mati? Waqad khalatil qurun, sesungguhnya telah berlalu penduduk kurun dahulu min qabli, sebelum pada aku ni semua sekali mati tak boleh hidup lagi. Wahuma, dan kedua ibu bapanya yastaghithanillah, sentiasa meminta taufik hidayah untuk anaknya pada Allah. Wailaka, maka kedua ibu bapa dia kata, celaka kamu. Amin, berimanlah kamu kepada Allah. Inna wa'dallahi haqqun, maksudnya janji Allah Ta'ala itu benar. Fayaqul, maka anak durhaka itu kata, ma hadza illa asatirul awwalin, ini yang mak bapak dia kata ni, ini tidak lain cerita-cerita dongeng orang dulu-dulu. Ini satu orang anak durhaka yang kata kedua ibu bapa dia. Tafsir ada dua. Satu kata satu kata celaka. Dari segi perkataan itu mana celaka? Dia ni durhaka kedua ibu bapa ni, dia tak mahu masuk Islam. Maka menasabah dia kata celaka. Kata kedua ibu bapa dia yang tua, ulaika orang-orang yang bersifat seperti ini, alladzina haqqa alaihim, yang telah ditetapkan keputusan, alaihimul qaul, adalah ditetapkan keputusan Allah ke atas mereka, iaitu tetap apa dia? Orang kufur. Fi umamin, pada umat-umat seperti mana berlaku pada umat-umat terdahulu. Qad khalat min qablihim, yang telah berlalu mati sebelum pada mereka. Minal jin, terdiri pada jin pada yang engkar ni, wal ins, dan manusia pada. Innahum kanu khasirin, adalah mereka ni dulu betul-betul rugi, iaitu ibadahnya hancur semua sekali. Walikulli darajatum mimma amilu, dan bagi setiap manusia itu ada derajat-derajat daripada amalan-amalan yang mereka telah lakukan. Waliyafiyahum, dan supaya Allah Ta'ala senantiasa boleh membalas kepada mereka a'malahum, amalan-amalan mereka, walahum yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi, iaitu dosa satu balas satu, pahala balas 10, balas 70 dan sebagainya. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru, hari di mana dipanggang
orang-orang kafir itu ala-nar, kata hati. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumul dunya. Kamu telah habiskan rezeki kamu yang baik-baik, peluang kamu yang baik-baik pada kehidupan hidup kamu di dunia dulu. Allah Ta'ala telah beri kamu kekayaan, kesihatan, kecerdikan pada kamu untuk kehidupan masa hidup. Hidup dulu kamu telah menyia-nyiakan kehidupan kamu yang baik di dunia. Wastamta'tum, dan kamu bersenang lenang dengan nikmat-nikmat nikmat tentang hidup dunia itu. Fal yauma, maka pada hari ini tujzauna adzabal hun, kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq, dengan sebab kamu ni menyombongkan diri datang ke bumi, tidak mau belajar tanpa dalil yang bukti. Tak mau belajar wahyu Allah, tak mau belajar hadis Nabi. Sombong datang ke bumi. Pasal dia ingat dia sembahyang dah, puasa dah tu dia okey. Saya ni jumpa orang ramai ni yang kaya-kaya yang jutawan ada. Ada suatu orang tu saya jumpa tu dia jutawan, bini jutawan, anak jutawan, anak salah lagi jutawan juga, menantu jutawan juga, anak bosu tak lagi lah. Belanja cuci ikan koi dia, cuci kolam ikan koi dia tu 10,000 sebulan. Bagaimana tahu? Kau secakap lebih elektrik apa tak payah cakap lah tu. Dia ni bila tak ada kerja barulah dia nak belajar. Kalau ada kerja tak mahu dia tua dah. Iaitu agama ni nombor 2, hidup dunia tu nombor 1. Saya tanya ustaz saya, acak kali sana, macam mana ni ustaz orang ni? Dia bukan orang jahat. Ustaz saya jawab, inilah orang yang mementingkan dunia daripada agama dia sendiri. Azab juga. Allah Ta'ala ni kelas nombor 2, hidup dia tu kelas nombor 1. Dan peliknya dia ni comel, handsome. Bini ni, anak ni, oh pelik ni, tak jumpa lagi saya. Dia jutawan, dia handsome, tua handsome lagi. Bini jutawan, handsome juga, comel juga. Anak comel, jutawan lakor, jutawan semua. Duduk dalam amat damai, derma pada agama ni. Baik tu mana? Baik. Dia tak pakai tak mesti ni, dia pakai Jaguar. Dia tak pakai tak mesti tak pakai. Ni setengah-setengah manusia tu pula, setengah-setengah manusia tu ada harta jam ke lukisan ke. Pasal hadisnya beritahu, pada hadis beritahunya emas perak. Emas perak tu ialah simbolik kepada perhiasan, benda kekayaan, perhiasan kan, emas perak. Maka awak tidak ada emas, tak ada perak, awak adanya permata belian aja, tak ada perak, tak buat cincin pun. Macam mana? Tak kena cukai, tak kena zakat. Kenalah. Awak nak buat loket, dia pesan ni misalnya. Awak nak buat loket, dia pesan ni. Awak nak buat cincin tak nak sabar, besar pada tangan pula. Jadi awak simpan. Tak kena zakat. Kena. Jam awak harga 300,000 sebiji, kena. Kena belaka. Lukisan tu, lukisan ni apa semua tu. Lepas tu buku-buku perba yang dia sudah jadi nilai, dia sudah jadi perhiasan, semua kena zakat belaka. Tapi ada
kita gile pakai. Kalau rumah kan orang perempuan gile pakai. Gile pakai, orang tipu siapa? Tipu Allah Ta'ala ya. Jadi boleh kau tipu dia. Dia mau jadi dia tak tahu dah hati apa. Allahu Akbar. Bayar lah zakat bukan banyak pun. Tak, bayar. Tapi kena timbang emas tu pasal dia haus kan. Dulu beli 10,000, timbang pula nilai 8,000 pasal dia guna haus. Memang gitu pun. Dia jadi gengnya sikit pasal luak sikit lah apa haus kan. Wastakbiru fil ardi bighairil haqq. Dan kamu menyombong diri, tidak mau belajar atau berbohong tanpa dalil bukti yang nyata. Wa bima kuntum tafsukun, dan dengan sebab kamu ni dulu membuat fasik pada kami. Kita sambung esok insya-Allah. Pada sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa ansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terima kasih.